Baik, itu dia gelagat yang kami tunjukkan kepada anda sepanjang proses pengundian bermula 8 pagi sehingga jam 6 petang tadi. Baru sahaja pintu pagar di pusat pengundian telah pun ditutup. Itulah ragam yang telah pun kami tunjukkan kepada anda dan sudah tentu pelbagai cerita yang kita akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan seperti maklumkan oleh rakan penyampai saya hari ini, Faiz Syahira juga maklumkan bahawa hari ini kita memberi tumpuan kepada bagaimana proses pengundian ini sudah pun bermula ketika ini dan juga gerak-gerinya kepada pusat pengundian dan sebagainya. Dan ketika ini kita sudah tunjukkan kepada anda mendahului ketika ini di N25 Bukit Besi setakat jam 5.17 petang ketika ini. Ini yang kita sempat paparkan kepada anda yang kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Keputusan tidak rasmi ataupun rasmi secara mendahului ataupun tidak, ini kita akan bawakan kepada anda. Ini dia mendahului di Selangor N25 Ajil. N24 Ajil setakat jam 5.30 petang ketika ini. Ini calon yang telah pun mendahului ketika ini dan kita akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Baik, untuk kita bercakap berkenaan dengan proses kiraan undi pada petang ini, bersama saya hari ini dua tetamu. Kalau ikutkan ada 3H di sini. Saya Hafiz dan juga ditemani dengan Encik Hafizi Razali, pengarah Bersekutu Bawah Group Asia. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan seorang lagi Encik Halmi Azri Abdul Halim, pengerusi kanan Variance and Partners. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini ada anak muda yang mempunyai kepakaran dalam mencerap data-data yang kita akan tunjukkan kepada kita semua. Setakat jam 4 petang kita lihat tadi 67%, yang disasarkan oleh SPR adalah 85%. Mungkin pandangan awalnya bagaimana? Ya, secara umumnya ini merupakan satu yang boleh dikatakan dijangka. Asasnya kerana hendak dibandingkan dengan pilihan raya umum yang lalu, sudah pasti moodnya lebih meriah, mempunyai lebih banyak at stake ataupun apa yang boleh dikatakan taruhannya lebih besar kerana melibatkan peringkat persekutuan. Di peringkat negeri terdapat banyak kekangan. Juga kita nampak bagaimana perlunya untuk kita lihat di peringkat DUN dan negeri ini impaknya setelah untuk menganalisis 5 tahun prestasi kerajaan negeri, dan ini membawa kepada akhirnya bila nak keluar rakyat akan mengambil kira kos kerana baru langkanya baru 8 bulan. Okey, Cik Hafizi pula bagaimana? Seperti yang disebutkan oleh saudara, saya pun menjangkakan keadaan ini berlaku. Dan biasanya dalam konteks pilihan raya negeri, kebanyakannya adalah antara 60% ke 70%. Jarang-jarang melebihi 80% lah, seperti yang dijangkakan SPR. Tetapi dalam situasi ini, kita juga perlu mengambil kira bahawa terdapat perubahan politik baru dari segi political positioning. Kita lihat kali pertama Barisan Nasional berpasangan dengan parti-parti dari Pakatan Harapan, terutamanya DAP, dan di pihak Perikatan Nasional juga ada satu konsolidasi sokongan daripada kaum Melayu. Kita lihat Tun Mahathir sendiri pun kini menyokong Perikatan Nasional, dan ini merupakan sesuatu yang lain, bertentangan dengan apa yang berlaku ketika PRU. Jadi faktor-faktor ini mungkin memberikan satu kekeliruan kepada penyokong-penyokong yang telah lama menyokong apa yang mereka selalu sokong, baik dari pihak Barisan, Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, dan mungkin mereka tidak tahu bagaimana mahu memberi respons kepada keadaan ini, dan kesannya sama ada mereka tidak mengundi ataupun mereka mengalihkan undi mereka ke pilihan yang lain. Jadi hari ini kita boleh dapat melihat sama ada mereka yang keluar mengundi hari ini mengundi seperti mana yang dijangka ataupun ada perubahan dari segi pilihan yang dibuat. Ya, baik. Sambil-sambil kita berbincang dan juga berbicara berkenaan dengan proses kiraan undi ini, kita juga paparkan kepada anda berkenaan dengan proses yang ataupun undian yang telah pun mendahului ketika ini. Kalau kita kongsikan kepada anda di Kaca TV ketika ini, N25 Ajil setakat jam 5 petang. Kalau boleh saya bacakan sini calon N24. Maafkan saya kurang jelas paparannya di sini, saya minta maaf. N24 Ajil setakat jam 5.30 petang. Calon Barisan Nasional mendahului ketika ini. Ini kerana ada beberapa kawasan sudah pun tutup lebih awal atas beberapa faktor dan sebagainya. Kalau kita melihat juga apa yang dikongsikan sebentelahan, Encik Hafizi mengatakan bahawa pelbagai faktor, antaranya pemain-pemain politik yang kita katakan sebagai gegasi ini telah pun memberi pengaruh kepada proses undi. Kalau kita melihat juga setakat tengah hari tadi, peratusannya cukup rendah dan ramai yang menjangkakan bahawa selepas tengah hari ini akan berlaku peningkatan yang drastik. Namun keadaan itu tidak menunjukkan sebaliknya, Cik Hafizi. Ya, seperti yang saya bincangkan sebentar tadi, itu adalah perkara yang tidak asing dalam konteks pilihan raya negeri. Dan kalau kita lihat dengan lebih terperinci, ada kawasan yang dijangkakan
peratusan pengundinya lebih tinggi kerana ini negeri-negeri maju ataupun tidak perlu jauh berjalan untuk mengundi. Contohnya di Selangor, peratusannya tidak tinggi. Itu adalah satu kerisauan kerana ini menunjukkan bahawa dalam kalangan pengundi yang sophisticated sekalipun ada satu kegusaran sama ada mereka patut keluar mengundi ataupun tidak, dan kesannya kita dapat lihat tidak sampai 80% pun rakyat di negeri yang paling maju di Malaysia keluar mengundi. Jadi persoalannya adalah apakah yang mendorong kepada kekurangan daripada faktor keluar mengundi ini, dan salah satunya seperti yang sebutkan tadi adalah satu faktor politik, dan lebih penting lagi adalah kemungkinan mereka tidak dapat melihat satu perbezaan yang ketara, terutamanya di kawasan-kawasan yang lazimnya dikatakan sebagai bandar ataupun separuh bandar yang telah biasa mengundi kepada Pakatan Harapan contohnya, tetapi kali ini mereka disediakan dengan satu menu yang mana jika anda mengundi kepada Pakatan Harapan turut ada sama adalah Barisan Nasional. Jadi itu merupakan keadaan yang baru untuk kebanyakan pengundi, dan juga kita perlu ambil kira faktor lain untuk utamanya di kawasan luar ya, Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya, seperti yang saudara Helmi sebutkan di sini, ada faktor seperti faktor kos. Faktor kos ini dan juga faktor masa, yang mana pulang mengundi ke kampung itu memakan kos, terutamanya dalam keadaan yang mana kebanyakan rakyat seperti yang diumumkan YB Rafizi mempunyai gaji yang tidak pun lebih daripada 3,000 sebulan kebanyakannya. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang bermain dalam gelanggang politik ini. Tetapi yang lebih perlu kita berikan perhatian dengan lebih khusus adalah ke mana undi Melayu akan pergi pada kali ini. Kerana seperti yang ramai katakan, ini adalah satu referendum. Tapi bagi saya ini bukan satu referendum. Ini adalah satu ujian kepada kerajaan perpaduan sama ada mereka dapat menarik perhatian ataupun pengundian orang Melayu ataupun tidak. Kerana kita lihat pada PRU yang lepas, Pakatan Harapan hanya berjaya menarik kurang daripada 10% pada pengundi Melayu, tetapi dengan adanya UMNO dalam kerajaan perpaduan, adakah nombor tersebut, angka tersebut akan meningkat, ataupun lebih ramai lagi pengundi Melayu yang sebelumnya menyokong UMNO kini beralih ke Perikatan Nasional. Itu yang kita perlu perhatikan daripada apa yang kita akan dapat lihat daripada keputusan hari ini. Okey, itu bacaan daripada Encik Hafizi berkenaan dengan data dan juga peratusan untuk kita mencerap setiap peratusan yang keluar, kerana pada waktu dan ketika ini kita mula sudah menganalisis ataupun meneka parti mana yang menang dan sebagainya, kerana angka ini sangat penting untuk kita sebagai menganalisisnya dan juga mereka sebagai pemain politik untuk bercakap berkenaan dengan perkara ini. Kita akan melihat kepada beberapa kerusi panas ketika ini. Saya fikir Faiz akan bawakan kepada kita berkenaan dengan kerusi-kerusi panas ini. Silakan Faiz. Ya Hafiz, terima kasih Hafiz dan para tetamu. Saya mendapat signal daripada wartawan lokasi kami yang telah pun kami tempatkan di N02 Bertam Pulau Pinang. Kami difahamkan di Pulau Pinang mempertandingkan atau pengundi totalnya adalah 1,200,000 dan kita terus bersama dengan Sharmila di Bertam Pulau Pinang.